Dengan hormat tazimnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bandar raya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Ketua WIP Ahli Majlis serta barisan ahli-ahli majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Ahli-ahli ex officio, barisan ketua-ketua jabatan serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, dengan penuh rasa kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia dan kasih sayangnya, kita dapat hadir bersama-sama pada pagi ini bersempena dengan mesyuarat penuh MBJB bilangan 9 tahun 2021. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan salam Maulidur Rasul 1443 Hijrah pada seluruh warga Bandaraya Johor Bahru. Bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul ini, saya ingin menyeru agar kita sama-sama menghayati sirah perjalanan hidup dan perjuangan baginda Rasulullah SAW agar ianya menjadi pedoman dan tauladan dalam memandu hidup kita ke arah yang lebih baik dan sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Maulana Muhammad. Para hadirin yang dihormati sekalian, seperti yang semua sedia maklum, kini negeri Johor telah beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara bermula 25 Oktober yang lalu. Susulan ini, hampir semua premis perniagaan telah dibenarkan beroperasi dengan syarat pematuhan SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Sudah semestinya, pelonggaran ini memberikan kemudahan, terutamanya para peniaga bagi meneruskan pembangunan ekonomi di Bandaraya Johor Bahru ini. Untuk makluman semua, SOP yang diguna pakai kini adalah berdasarkan SOP MKN, Pelan Pemulihan Negara Fasa 4 yang telah dikemas kini oleh MKN pada 18 Oktober 2021. Saya juga ingin mengingatkan bahawa meskipun pihak MKN telah memberikan beberapa kelonggaran, warga bandaraya masih perlu berwaspada dan sentiasa mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan untuk mencegah penularan wabak COVID-19. Semoga dengan peralihan fasa PPN ini, keadaan di negara ini bertambah lebih baik dan kehidupan masyarakat dapat kembali kepada keadaan normal dalam masa terdekat. Para hadirin yang dihormati sekalian, pada 17 Oktober yang lalu, satu sesi libat urus yang amat berhormat Menteri Besar Johor bersama kepimpinan daerah Johor Bahru bersempena Belanjawan Johor 2022 telah diadakan di Menara MPJB. Antara intipati penerangan yang telah disampaikan kepada yang amat berhormat Menteri Besar Johor adalah berkaitan Pelan Pembangunan Mampan RMK 12 Johor Bahru yang merangkumi perancangan pembangunan jangka masa pendek tahun 2022. Untuk makluman semua, pelan ini merangkumi 27 inisiatif di bawah 3 keteras, iaitu mampan ekonomi, mampan persekitaran, dan mampan sosial. Kesemua inisiatif yang dibentang ini bakal dilaksanakan oleh 3 pihak berkuasa tempatan dalam daerah Johor Bahru, iaitu MBJB, MBIP, dan MBPG pada tahun 2022. Di sini, saya ingin kongsikan lebih 16 inisiatif di bawah 3 teras telah dirancang untuk dilaksanakan bermula tahun hadapan. Yang pertama, selari dengan gelaran Bandaraya Johor Bahru ini sebagai pintu gerbang selatan tanah air, MBJB akan melaksanakan projek menaik taraf pintu masuk antarabangsa ke Johor Bahru. Projek ini adalah merangkumi kerja-kerja menaik taraf dan pengindahan lanskap di kawasan CIQ Johor Bahru
pencahayaan, menambah baik streetscape, membangunkan papan tanda selamat datang, mural dan lain-lain lagi dengan anggaran kuat sebanyak RM5 juta ringgit. Selain itu, dalam usaha untuk merealisasikan pembangunan bandar pintar di Johor Bahru ini, MPJB juga akan melaksanakan kajian pelan tindakan khas bandar pintar pada tahun 2022. Untuk makluman semua, kajian ini dijalankan selaras dengan status Bandaraya Johor Bahru telah dipilih sebagai pilot city bandar pintar di Malaysia dan terpilih untuk menganggotai ASEAN Smart City Framework. Seiring dengan hasrat membangunkan sebuah bandar pintar, MPJB juga akan melaksanakan projek Smart Center MPJB yang berfungsi sebagai pusat integrasi data dan pemantauan yang akan terletak di Aras 15 Menara MPJB dengan anggaran kos pelaksanaan sebanyak RM3 hingga 5 juta. Dalam usaha untuk memperkasa ekonomi setempat, MPJB telah mengenal pasti 4 lokasi untuk projek menaik taraf Anjung Selera iaitu di Taman Puteri Wangsa, Taman Daya, Lakin dan Taman Pelangi dengan anggaran kos pelaksanaan sebanyak RM2.3 juta. Anjung Selera ini akan dinaik taraf kepada reka bentuk yang kondusif dan dilengkapi dengan kemudahan sistem solar, sistem perangkap air hujan, sistem perangkap minyak biodiversity, serta kelengkapan CCTV. Projek ini semestinya akan memberi nafas baharu kepada para peniaga dan pengunjung selain membantu melonjakkan sektor pelancongan. Bandaraya ini yang cukup sinonim dengan pelbagai makanan dan juadah tradisinya. Selain itu, MPJB juga mengambil cakna terhadap pembangunan usahawan kecil di bandaraya ini. Sehubungan ini, MPJB telah merangka pelan pembangunan dan penyusunan semula tapak penjaja kepada kelompok penjaja sedia ada di bandaraya ini yang akan dilaksanakan secara berperingkat bermula tahun 2022 hingga 2025. Dalam tempoh ini, MPJB mensasarkan untuk membangunkan sebanyak 10 tapak penjaja berkelompok yang baru dan 5 tapak food truck baru di bandaraya ini. Sebagai usaha berterusan untuk menangani masalah banjir kilat di bandaraya Johor Bahru ini, MPJB juga akan menambah bilangan perangkap sampah mesra alam atau CDS Gross Pollutant Traps di 3 lokasi baru pada tahun 2022, iaitu di parit utama Taman Tampui Utama, Taman Johor dan Jalan Abdul Samad Johor Bahru dengan anggaran kos sebanyak RM600,000. Perangkap sampah mesra alam ini juga berfungsi untuk mengurangkan pencemaran sampah sarap di laluan saliran air, meningkatkan tahap kebersihan air sungai, mengelakkan punca wabak penyakit serta mengurangkan penggunaan tenaga manusia untuk memastikan kebersihan sungai dan saliran di dalam bandar terus terjamin. Tambahan lagi, MPJB juga telah mengenal pasti antara punca kejadian banjir kilat di bandaraya ini adalah akibat sistem pam air sedia ada yang tidak dapat berfungsi dengan sempurna sewaktu hujan lebat dan air pasang. Sehubungan ini, MPJB akan memasang sebanyak 2 unit pam air automatik di Kampung Pasir untuk menggantikan pam manual sedia ada yang dijangka siap pada Ogos 2022 dengan anggaran kos sebanyak RM3 juta. Tambahan lagi, MPJB turut akan menambah dan menaik taraf rumah pam Sungai Sigit, sistem pam Masjid Kolam Air dan sistem pam Surau Kampung Tambatan dengan anggaran kos keseluruhan sebanyak RM4.5 juta. Menjedari hakikat bahawa ekosistem sungai dan sumber air di bandaraya ini adalah penting untuk dipelihara untuk generasi akan datang, MPJB akan melaksanakan kajian rancangan kawasan khas ataupun RKK Sungai Tebrau yang merupakan antara sungai utama di bandaraya ini. Untuk makluman semua, kawasan liputan lembangan Sungai Tebrau yang terletak dalam kawasan MPJB ini adalah seluas 18,955 hektar, iaitu 75%
daripada luas keseluruhan lembangan sungai. Justru objektif kajian ini adalah untuk menyediakan pelan tindakan, pelaksanaan dan pengurusan yang meliputi pemeliharaan dan peningkatan kualiti alam sekitar lembangan Sungai Tebrau serta meningkatkan potensi koridor sungai sebagai rangkaian hijau bagi tujuan rekreasi, pelancongan dan biodiversity. Kajian ini dijangka siap menjelang November 2022. Dari aspek kesejahteraan sosial, MPJB akan meneruskan program transformasi lorong belakang, menerusi projek mural warisan di lorong belakang Jalan Dobi, Jalan Terus dan Masjid India di pusat Bandaraya Johor Bahru. Antara komponen di dalam projek ini adalah pembangunan mural warisan yang akan mengetengahkan seni dan warisan negeri Johor, penyediaan arca muzik, landscape vertikal, arca 3D, pemasangan CCTV dan lain-lain lagi. Dari aspek kelestarian alam sekitar pula, MPJB mensasarkan untuk menanam sebanyak 11,000 batang pokok teduhan di bandaraya ini pada tahun 2022. Untuk makluman semua, sehingga September 2021, sebanyak 4,946 pokok teduhan dan 13,498 spesies pokok renek telah ditanam di dalam kawasan MPJB. Ini merupakan angka tambahan kepada 9,263 pokok teduhan dan 23,762 spesies pokok renek yang telah ditanam pada tahun 2020. Sebagai inisiatif berterusan untuk menjayakan masyarakat rendah karbon ataupun low carbon society di bandaraya ini, MPJB akan membangunkan sebuah sudut ekologi di Perpustakaan Sultan Ismail dengan kerjasama daripada Japan International Cooperation Agency ataupun JICA, City of Kyoto, Kyoto Environmental Activities Association, KEAA dan IRDA. Projek ini juga akan menggunakan peruntukan sebanyak RM2.4 juta yang disalurkan oleh JICA bagi tujuan konsultasi, penyediaan bahan di sudut ekologi, latihan staf, penganjuran seminar, bengkel, program untuk masyarakat dan lain-lain lagi. Tuntasnya, kesemua projek-projek yang telah dirancang ini adalah merupakan satu usaha yang komprehensif oleh MPJB dalam memastikan pembangunan mampan di bandaraya ini dengan mengambil kira aspek pembangunan mampan ekonomi, mampan sosial serta mampan alam sekitar. Para hadirin yang dihormati sekalian, pada 24 Oktober yang lalu, saya telah mengadakan satu pertemuan bersama wakil daripada Persatuan Peniaga Bazar Karat bagi membincangkan pembukaan semula Bazar Karat serta susun atur operasi berdasarkan SOP dan norma baru yang digariskan. Susulan daripada itu, MPJB telah bersetuju untuk membenarkan semula operasi Bazar Karat mulai malam ini 28 Oktober 2021. Namun diingatkan, persetujuan ini adalah tertakluk kepada pematuhan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa dan Persatuan Peniaga. Diminta untuk mengambil tanggungjawab untuk bersama-sama memastikan SOP sentiasa dipatuhi oleh peniaga dan pengunjung. Para peniaga juga diingatkan supaya sentiasa mematuhi syarat yang telah ditetapkan oleh MPJB seperti waktu operasi, penempatan tapak, kebersihan dan sebagainya. Dalam pada masa yang sama, bersempena sambutan Hari Deepavali pada tahun ini, MPJB telah meluluskan sebanyak 2 lokasi bazar Deepavali, iaitu di Jalan Engku Puan, Pusat Bandar, yang mana sebanyak 72 petak telah disediakan, dan di Taman Tampu Indah sebanyak 15 petak. Saya turut ingin mengingatkan kepada penganjur yang ingin menganjurkan apa-apa jua bazar, perlulah memohon dan mendapatkan kebenaran atau permit daripada MPJB terlebih dahulu sebelum penganjuran dibuat. Penyewa tapak, penyewa petak juga perlulah menyemak dahulu
Permohonan yang diluluskan oleh MPJB kepada penganjur agar penyewa tidak menanggung kerugian sekiranya tindakan diambil terhadap penganjur yang tidak mempunyai kelulusan yang sah daripada pihak MPJB. Saya juga ingin mengingatkan kepada warga bandaraya yang ingin berkunjung ke bazar-bazar ini agar sentiasa mematuhi arahan lalu lintas dan sentiasa meletakkan kenderaan di tempat yang disediakan agar tindakan penguatkuasaan oleh pihak berkuasa dapat dielakkan. Sebelum saya mengakhiri ucapan pada hari ini, saya ingin mewar-warkan berkenaan program Semarak Cinta Rasul 2021 sempena sambutan Maulidur Rasul 1443 Hijrah, anjuran bersama MPJB dan Yayasan Bandaraya Johor Bahru. Terdapat pelbagai pertandingan yang akan diadakan di dalam program ini seperti pertandingan azan, tarhim, pencerita hebat kisah Anbiya, ad-da'i dan berjanji yang dibuka kepada peserta berumur 7 hingga 18 tahun. Untuk makluman semua, sebentar lagi saya akan menandatangani sebuah memorandum persefahaman atau MOU bersama pihak Rotary Club dan Happy Riders Connect bagi tujuan kerjasama mewujudkan kios bacaan komuniti di Taman Permainan Jalan Bunga Melati, Kampung Datuk Sulaiman Menteri. Pewujudan kios bacaan ini membolehkan komuniti setempat untuk meminjam dan membaca buku dalam suasana santai di ruangan yang berkonsep terbuka serta diuruskan oleh wakil komuniti iaitu Happy Riders Connect. Mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali buat semua warga Bandaraya Johor Bahru yang beragama Hindu. Semoga hari perayaan ini mendekatkan semula hubungan bersama keluarga, rakan-rakan dan jiran tetangga di kalangan kita semua. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Seterusnya berpindah kepada perkara 3, iaitu mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 8/2021 bertarikh 29 bulan September 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang berhormat Datuk Bandar, tuan-tuan, puan-puan. Saya Abdul Latif bin Ismail membawa usul supaya penyata mesyuarat penuh bilangan 8/2021 bertarikh 29 bulan September 2021 bagi diterima dan diluluskan. Saya Semi bin Ahmad menyokong usul tersebut. Penyata mesyuarat penuh bilangan 8/2021 bertarikh 29 September 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya bilangan 4, mengesahkan penyata-penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika disetujui bagi diluluskan. 41 menerima penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 11/2021 bertarikh 21 bulan Oktober 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Wakil Pengurusi, saya Ramli Kemani membawa usul supaya penyata dan kuasa kewangan dan perkara am dan 11/2021 bertarikh 1 bulan Oktober 2021 kali terima dan diluluskan. Datuk Pengurusi, saya Abu Talib bin Alias menyokong. Penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 11/2021 bertarikh 21 hari bulan Oktober 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4/2, menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 9/2021 bertarikh 18 hari bulan Oktober 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bandaraya. Saya Abdul Aziz Abdul Talib membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 9/2021 bertarikh 18 hari bulan Oktober 2021
bagi diterima dan diluluskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli Sulaiman menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Pelaksanaan Program Bandar Selamat dan Lalu Lintas Bilangan 9/2021 bertarikh 18 Oktober 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.3 menerima penyata Jawatankuasa Kesihatan, Pelancongan dan Alam Sekitar Bilangan 9/2021 bertarikh 21 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk, saya Zeti Zanariah binti Masiran membawa usul supaya penyata Jawatankuasa Kesihatan, Pelancongan dan Alam Sekitar Bilangan 9/2021 bertarikh 21 hari bulan Oktober 2021 bagi diterima dan diluluskan. Saya Pani Selva menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Kesihatan, Pelancongan dan Alam Sekitar Bilangan 9/2021 bertarikh 21 Oktober 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.4 menerima penyata Jawatankuasa Pelesenan Bilangan 9/2021 bertarikh 20 Oktober 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, yang berhormat Tuan, saya Semi bin Ahmad membawa usul supaya penyata Jawatankuasa Pelesenan 9/2021 bertarikh 20 Oktober 2021 bagi terima dan diluluskan. Sekian, terima kasih. Saya Zeti Zanariah binti Masiran menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Pelesenan Bilangan 9/2021 bertarikh 20 hari bulan Oktober 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.5 menerima penyata Jawatankuasa Pembangunan Bilangan 9/2021 bertarikh 20 hari bulan Oktober 2021. Selamat sejahtera Yang Berhormat Datuk. Saya Chan Sansa membawa usul supaya penyata Jawatankuasa Pembangunan Bilangan 9/2021 bertarikh 20 hari bulan Oktober 2021 bagi diterima dan diluluskan. Saya Pani Selva menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Pembangunan Bilangan 9/2021 bertarikh 20 Oktober 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya 4.6 menerima penyata Jawatankuasa Taksiran Bilangan 9/2021 bertarikh 21 Oktober 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk, saya Muhammad Reza Abdul Rahman membawa usul supaya penyata Jawatankuasa Taksiran Bilangan 9/2021 bertarikh 21 hari bulan Oktober 2021 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizam Syah bin Yunus menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Taksiran Bilangan 9/2021 bertarikh 21 Oktober 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 5 membentangkan penyata Palang Minim Mesyuarat sebagai makluman. Perkara 5.1 penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OAC Bilangan 18/2021 bertarikh 11 Oktober 2021 dan penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OAC Bilangan 19/2021 bertarikh 20 Oktober 2021. Penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OAC Bilangan 18/2021 bertarikh 11 Oktober 2021 dan Bilangan 19/2021 bertarikh 20 Oktober 2021 diterima sebagai makluman. Seterusnya usul penangguhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk, saya Nizam Syah bin Yunus membawa usul supaya mesyuarat penuh Bilangan 9/2021 tarikh 28 Oktober 2021 tangguhkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nafal Abdullah menyokong usul tersebut.
Dengan ini, mesyuarat penuh bilangan 9/2021 bertarikh 28 Oktober 2021 ditangguhkan. Seterusnya perkara 7, ucapan penangguhan ahli majlis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bandaraya kepada Yang YB Datuk Bandar, Tuan Setiausaha, Tuan Timbalan Setiausaha, Datuk Ketua WIP, ahli-ahli majlis, ketua-ketua jabatan, ahli-ahli ex-officio dan semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang di-Ketua Majlis atas kemudian memberi ruang pada saya membuat ucapan penangguhan dalam mesyuarat pada hari ini. Seterusnya, ucapan saya akan menyentuh berkenaan inisiatif dan bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat dan warga Johor Bahru khasnya dalam zon Setulang panjang tahun 2021. Saya ingin memaklumkan kepada ahli mesyuarat bahawa sebanyak 100,000 daripada peruntukan tahunan serta peruntukan RA21 sudah dibelanjakan untuk menampung proyek-proyek kecil dan program-program kesejahteraan rakyat. Lebih 1,000 bakul makanan telah disumbangkan dan lebih 500 penerima barang basah telah diagihkan selain menjalankan program pendaftaran vaksin bersama saudara volunteer serta membantu penduduk di zon Setulang untuk mendapatkan vaksin di PBB yang berhampiran. Sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-64 telah dijalankan secara sederhana mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Sebanyak 500 bendera kenderaan dan 200 bendera besar telah diedarkan kepada masyarakat setempat. Pertandingan rumah berias bendera di rumah-rumah terpilih di dalam zon Setulang. Jutaan terima kasih ucapkan kepada badan-badan yang terlibat menyalurkan bantuan bagi menjayakan program-program ini. Di antaranya IPJB, Yayasan Majlis Bandaraya, Bandar-bandar NGO, JKN, Kerajaan Negeri dan kementerian yang berkaitan. Pada 23/10/2021, kami bersama-sama komuniti Setulang Laut telah menjalankan program Jom Indahkan Pantai Setulang. Ianya dapat merapatkan ukhuwah di antara pemimpin bersama penduduk setempat. Adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk memastikan pantai Setulang ini sentiasa bersih dan selamat kerana ianya mencerminkan kebersihan masyarakat di Johor. Memandangkan kedudukan berkaitan dengan tambak Johor yang menghubungkan Malaysia dan Singapura. Pantai Setulang kini satu-satunya pantai yang ada di bandaraya ini setelah Pantai Lido dibangunkan. Persekitaran pantai seperti landscape perlu dinaik taraf dan diselenggara dengan baik. Kemudahan asas seperti tanah awam, lampu taman, tongtong sampah, kursi meja taman perlu disediakan untuk menjamin keselesaan para pengunjung yang semakin hari semakin bertambah. Selain itu, perlu diadakan tempat berjoging dan trek basikal untuk menarik lebih ramai pengunjung beriadah di Pantai Setulang Laut ini. Pihak kami juga telah berbincang dengan pengurusan Berjaya Waterfront untuk menambah bilangan putra. Ini dapat memberi peluang niaga kepada penduduk tempatan, khususnya penduduk kecil, bagi menaikkan taraf ekonomi mereka dan dalam masa yang sama menambah hasil kepada MPJB. Namun begitu, masih banyak lagi inisiatif yang boleh kita lakukan bagi menjamin survival rakyat dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Kita tahu pelbagai sekatan pergerakan yang telah dijalankan bagi mengekang penularan wabak COVID-19 yang telah menyebabkan kesan buruk kepada keadaan sosio-ekonomi penduduk di Malaysia. Alhamdulillah, Malaysia dijangka akan memasuki fasa endemik COVID-19 pada penghujung bulan Oktober ini dan kini negeri Johor telah berada dalam fasa 4. Pelan pemulihan negara dalam pelan pemulihan negara. Sehubungan itu, sektor ekonomi, pendidikan dan sosial telah dibuka semula. Peralihan ke fasa baru ini berarti kita perlu bersedia menerima norma baru, kehidupan termasuk memakai pelitup muka dan hidung sebagai bahagian dari amalan hidup. Jabatan Perangkaan Malaysia telah melaporkan kadar pengangguran negara menurun kepada 46% atau 748,800 orang pada Ogos lalu. Susulan lebih banyak aktiviti ekonomi dibenarkan kembali beroperasi. Bilangan penduduk yang bekerja meningkat sebanyak 0.5% bulan ke bulan kepada 15.38 juta pada Ogos berbanding 15.29 juta pada Julai dengan nisbah guna tenaga kepada penduduk meningkat 0.2% pada 65.2%. Peralihan positif ini memberi isyarat bahawa prestasi ekonomi Malaysia akan pulih semula secara beransur-ansur. Hadirin yang dihormati sekalian, rakyat yang sengsara dan menderita akibat dari kehilangan pekerjaan, masalah kesihatan yang berkaitan dengan COVID-19, kesukaran menguruskan keluarga dan pelbagai masalah, ini akan menyebabkan mereka sukar berfikir dengan rasional dan membuat keputusan yang bijak. Oleh kerana itu,
kita perlu memikirkan strategi bagi membantu mereka dengan menyediakan solusi yang praktikal dan mudah dilaksanakan. Bagi memudahkan urusan permohonan lesen perniagaan, saya mencadangkan agar ahli-ahli majlis, ketua kampung dan ketua masyarakat diberikan mandat untuk menguruskan pendaftaran lesen jika terdapat permintaan dari masyarakat di kawasan mereka. Selain daripada inisiatif perlesenan, peluang perniagaan dalam kalangan peniaga kecil juga dapat dipertingkatkan jika Majlis Bandaraya membuka tapak-tapak perniagaan yang baru di kawasan-kawasan yang strategik dan berpotensi untuk dimakmurkan. Kita harus sedar bahawa sokongan fizikal kredit ini akan menyemarakkan ekonomi setempat dan akan memberi nafas baru kepada golongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Hadirin dan hadirat sekalian, ramai rakyat yang telah terkesan apabila kerajaan mengumumkan PKP pada 18 Mac 2020. Terutamanya peniaga-peniaga kecil di Johor Bahru, keadaan ini telah memberi tekanan yang hebat kepada rakyat kerana terputus mata pencarian terutamanya yang bekerja sendiri dan berpelatihan harian. Sehubungan dengan itu, saya telah menerima banyak maklum balas dan aduan daripada masyarakat Johor Bahru yang terjejas akibat penguasaan PKP. Bagi meleraikan tekanan yang dihadapi oleh peniaga kawasan Johor Bahru, saya dengan ini mengusulkan supaya kita mengenal pasti bangunan-bangunan dan gerai-gerai yang terbiar di sekitar Johor Bahru agar dibaik pulih supaya dapat memberi peluang kepada peniaga-peniaga kecil menjual dan memasarkan produk mereka secara kompetitif. Hal ini bagi membantu peniaga yang terjejas dengan pandemik COVID-19 memasarkan luaskan produk mereka yang juga mencadangkan agar bangunan-bangunan atau lot-lot kedai yang telah dibaik pulih terus ditawarkan kepada peniaga dengan harga sewaan yang rendah dan berpatutan bagi mengelakkan mereka terbeban dengan bayaran tersebut. Langkah ini sekurang-kurangnya dapat membantu ramai peniaga yang susah di Johor Bahru menambah pendapatan harian, mengumpul kewangan seterusnya menambah baik ekonomi khususnya kepada penduduk Johor Bahru dan seluruh rakyat negeri Johor. Amin. Bagi menjamin kelangsungan hidup kumpulan peniaga kecil di Pasar 4 BPN ini, saya ingin mencadangkan supaya proses persediaan tapak dan gerai di kawasan Johor Bahru ini dipercepatkan bagi memulihkan peniaga kecil, syarat-syarat tentu NGO dan badan-badan swasta beroperasi di tapak tersebut. Saya akan menggerakkan barisan hadapan dalam menjadikan inisiatif ini bagi mempercepatkan pelaksanaan bantuan pada seluruh peniaga yang terkesan di daerah Johor Bahru. Inisiatif yang dicadangkan adalah bertujuan untuk membantu kumpulan sasar dan rakyat yang dalam kesulitan untuk meneruskan kelangsungan hidup sepanjang tempoh PKP. Ini bukanlah satu kerja yang mudah, terutama dalam memastikan tidak ada penduduk Johor Bahru yang terpinggir dari menerima sokongan dan bantuan ini. Yang Dipertua dan ahli-ahli mesyuarat sekalian, kita semua sedia maklum bahawa wabak COVID-19 telah memberi kesan negatif ke atas ekonomi penduduk Johor Bahru. Antara yang terkesan adalah penutupan perniagaan, kehilangan pekerjaan, tiada peluang pekerjaan. Seperti yang dilaporkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran di Malaysia telah melonjak kepada 5% iaitu seramai 778,800 orang pada tahun 2020. Oleh sebab itu, kita penduduk di Johor Bahru perlu kepada pembukaan sektor ekonomi sedikit demi sedikit bermula dari sekarang bagi menjana pembangkit aktiviti ekonomi dan ianya perlu ada pengkhususan kepada beberapa sektor. Saya amat berharap inisiatif yang dicadangkan dapat dilaksanakan dengan terbaik dan teliti oleh saya dan semua pihak yang bertanggungjawab supaya sasaran yang ditentukan tercapai sepenuhnya. Sehubungan dengan itu, saya akan memastikan pemantauan secara terperinci daripada berbagai aspek dapat dibuat bagi melancarkan pelaksanaan program yang dinyatakan. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengundur diri, saya ingin menyuruh kepada semua walaupun kita akan beralih dari pandemik ke endemik, SOP tetap perlu dijaga. Satu norma baru diperkenalkan untuk hidup secara sihat dan selamat. Walaupun virus masih berada di kalangan kita dan adalah menjadi tanggungjawab kita mempraktikkan amalan kuarantin sendiri jika perlu dibuat demikian. Amalkan penjarakan sosial dan kerap basuh tangan, pakai face mask dan amalan supaya tidak berjabat tangan. Membuat saringan suhu dan tidak ke tempat kerja sekiranya bergejala perlu diteruskan. Teruskan kecemerlangan dan penambahbaikan sebarang kelemahan yang ada dalam meneruskan kelangsungan hidup. Semoga niat dan tugas kita menjaga kumpulan sasar ini, iaitu warga Kota Johor Bahru, khususnya mendapat keberkatan dan balasan yang baik dari Allah SWT. Sekian tadi ucapan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Bandar, barisan ahli majlis, Tuan Setiausaha, Timbalan Setiausaha, ahli Haid Ofisio, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, mesyuarat bulanan bilangan 9/2021 pada hari ini telah pun selesai. Dimaklumkan bahawa selepas ini ada majlis menterangi MOU, tuan-tuan dan perempuan bersama Tuan Bandar
mohon berada di Dewan Inai Merah ini. Seli mana seli? Two. Dan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera yang berhormat Ketua Timbalan dan Osman Datuk Bandar Majlis Suara Johor Bahru yang berbahagia untuk Ketua Robin serta ahli Majlis Suara Johor Bahru Badan Sosial di Isman Yunus Timbalan Sosial yang satu semua maklumat yang berbagai encik dari untuk bawah organizer chairman atau Madam Malaysia Lim Lukchong Roti Club bawah Johor Central sama kita encik Istiwan Mo Queen Presiden dan juga Puan Azwana Hassan daripada Radis jadi jabatan tuan-tuan akan menyaksikan. Alhamdulillah, seperti kita tahu, sekarang telah manajer dan kita sama pada pagi ini sebenarnya dengan cara ringkas dan cara menandatangani memorandum persefahaman kerjasama antara Majlis Suara Johor Bahru dan Roti Club Johor Bahru Central sebagai Riders Connect bertujuan untuk menjadikan tugas bacaan komiti di Taman Permainan Jalan Bunga Melati, Kampung Datuk Sulaiman Putri, Johor Bahru, ini zon Batu. Dan sedikit maklumat bidang kerjasama di antara ketiga pihak, antara Majlis Suara Johor Bahru, dia tanpa menentukan tema dan juga konsep menjadikan keperluan penyambungan elektrik, dilaksanakan dengan kios dan menjadikan bahan-bahan bacaan dan dalam aktiviti PPE yang akan berlaku.
perancangan kios berdasarkan kepada inovasi semasa. Itulah 3 bentuk kerjasama dan kedua pihak yang akan dijalinkan menerusi upacara menandatangani memorandum persetujuan kios bacaan komuniti antara Majlis Pemerintah Roti Club of Johor Central dan Happy Riders dan lain. Ini baru diwakili oleh Yang Borat kepada Cik Arif pada Roti Club, Steven daripada dan juga Dewan Dato' dan juga Steven untuk ini bersemangat ini. Di permulaan ini, sertakan program ini, program komuniti, insyaAllah pada masa mendatang di setiap zon habis bolehlah habis evaluasikan program yang amat bermanfaat khusus untuk komuniti setempat. Dengan habis boleh bersama zon yang lagi dan sebagai pelopor untuk projek dan juga program. Terima kasih menyaksikan bicara selama ini. Seperti sudah berbicara mengenai keselamatan kios bacaan komuniti pada Majlis Pemerintah Riders. Silakan jawab untuk sesi gambar dan ada sedikit kenangan untuk sesi 8. Ya, paling Zoom. Teman. Saya ubah pakai. Yes. Okay, sesi gambar. SU something. Dan untuk program ini diuruskan oleh Perusahaan sebagai jabatan. Dan sebenarnya sebagai tanda ingatan kita saksikan acara semata yang disampaikan oleh Bangga. Oh, silakan. Yang semata, silakan sharing. Dan festival
Terima Datuk. Sedikit perbandingan sebagai simbolik kerjasama kesepahaman antara majlis bandar dan PKK di luar selatan. Terima kasih kerana maksud sudah cari pes sebenarnya bersama kesempatan komedi antara majlis bandar di baru Parti Gelap Luar Selatan dan juga Polisi nak melakukan kesediaan ya, silakan. Ahli majlis semua, tak masalah. Susul kalau ada ruang lagi, boleh, tak masalah. Terima kasih, Datuk. Ahli majlis, Kota Upan, untuk beredar ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.